Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada petang yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menjayakan satu lagi program yang diberi nama EnviroTalk 2021, anjuran program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar Politeknik Sultan Idris Shah. Dan pada petang ini kita rasa amat bertuah kerana yang berusaha Encik Nasrom bin Zubair yang merupakan Ketua Cawangan Jabatan Alam Sekitar Cawangan Sabak sudi melapangkan masa untuk sama-sama menjayakan program kita pada petang ini. Apa khabar Encik Nasrom? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat kan? Macam mana keadaan di Sabak Bernam sekarang? Ni kalau tengok tadi hujan sekejap. Tadi hujan sekejap. Sekarang dah okey dah tu. Okey, Cik Nasrul, kalau tak keberatan boleh onkan kamera dahulu. Dah on dah. Dah on dah. Sudah on Ya. Saya tak dapat lagi, nanti tak apa. Okey, baiklah Cik Nasrum. Bersama-sama kita pada petang ini adalah lebih kurang 50 orang pelajar dari program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar semester 1, di mana kita ada dua section A dan section B. Dan turut sama pada petang ini adalah pensyarah kelas iaitu Puan Azhar Syamina binti Azman serta beberapa orang pensyarah-pensyarah lain dari program Kejuruteraan Alam Sekitar Politeknik Sultan Idris Shah. Dan pada petang ini kita rasa sangat berbesar hati kerana Encik Nasrom bin Zubair dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada petang ini. Jadi untuk memulakan slot kita, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi saya persilakan Encik Nasrom untuk memperkenalkan diri kepada pelajar kita. Silakan. Boleh dengar ke audio saya? Boleh. Okey. Boleh. Ada dengar suara Cik Nasrom ke? Tak. Tak dengar Cik Nasrom? Cik Nasrom, kita tak dapat dengar suara Cik Nasrom. Ada suara saya masuk? Kita masih tunggu suara Cik Nasrom. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, cantik. Okey, boleh dengar? Okey, boleh dengar Cik Nasrom. Minta maaf, kita mungkin alami technical error tadi. Cik Nasrom tiba-tiba hang tadi kat situ, dia pause di situ. Okey, sekarang Cik Nasrom boleh dengar tak suara saya? Boleh.
Okey, kita pun boleh dengar suara Cik Nasrom. Baiklah Cik Nasrom, bagi memulakan slot kita pada petang ini, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi saya memberi ruang kepada Cik Nasrom untuk slot pertama ini menerangkan, memperkenalkan diri kepada audien kita pada petang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Encik Muhammad Rizal bin Ibrahim, moderator dan juga pensyarah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang dihormati Puan Azhar, pensyarah Politeknik dan juga pensyarah-pensyarah lain di Jabatan Kejuruteraan Alam Sekitar Politeknik Sultan Idris Shah Sabak Bernam, serta yang saya kasihi pelajar-pelajar semester 1 Seksyen A dan juga Seksyen B pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya rasa sangat berbesar hati kerana pihak Politeknik sudi menjemput saya untuk memberi, orang kata, berkongsi ilmu lah tentang perkara-perkara yang ada di Jabatan Alam Sekitar dan juga ingin memberikan sedikit kesedaran lah tentang alam sekitar ni. Jadi saya pada hari ini diberi masa selama 2 jam, betul lah Tuan Moderator? Ya, betul, insyaAllah. Jadi saya akan bagikan saya punya ni kepada dua lah. Okay, sebelum saya pergi kepada slide saya, izinkan saya memperkenalkan diri dululah. Silakan Cik Nasrom. Saya Nasrom bin Zubir. Saya sebagai ketua cawangan di Jabatan Alam Sekitar Sabak Bernam. Dan di JAS Sabak Bernam ni kami ada 8 pegawai semualah yang akan menguruskan hal kerja dan juga penguasaan di kawasan Sabak Bernam dan juga di kawasan Kuala Selangor. So kami jaga 2 daerah lah. Jadi saya akan berkongsi lah tentang sedikit tentang penguasaan dan juga pengurusan alam sekitar lah untuk kita kongsi bersama. Jadi saya berharap pelajar-pelajar semua yang ambil kos kejuruteraan alam sekitar ni boleh fokus ke mana bidang yang dia nak pergi, sebab saya nampak dia punya skop ni sangat luas kan. Jadi kalau nak menceburi ke arah bidang alam sekitar pun saya amat galakkan lah, sebab memang kena dengan bidang. Macam saya ni, saya kena belajar balik kan. Kita ni kejuruteraan mekanikal ni dia lain sikit lah, dia banyak fizik, banyak math semua tu kan. Jadi sains ni dia kurang sikit. Jadi tak ada masalah sebenarnya, semua kita boleh belajar dan kita kena willing lah untuk belajar balik, kaji balik, pergi kursus dan sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat semua tu, insyaAllah. Dia pucuk pangkalnya adalah bergantung kepada kehendak dan usaha kita sendiri. Betul. Kalau kita nak, kita akan usaha ke arah itu. Dan untuk maklumat Cik Nasrom, bahawa program kejuruteraan alam sekitar ni di Politeknik Malaysia satu-satunya hanya ada di Politeknik Sultan Idris Shah saja. Tak ada di tempat lain. Jadi itulah antara keistimewaan pelajar-pelajar kita pada petang ini yang akan meneruskan dalam bidang kejuruteraan alam sekitar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini tanpa melengahkan masa, kita serahkan monitor kita, kelas kita pada petang ini kepada Encik Nasrom bin Zubir, Ketua Cawangan Jabatan Alam Sekitar Cawangan Sabak Bernam, untuk membuat pembintangan, berkongsikan berkenaan dengan tajuk pencemaran alam sekitar. Silakan Encik Nasrom. Okey, nampak? Okey, nampak Encik Nasrom. Slide. Nampak. Okey.
Okey, slide dah sedia. Sini dia lambat sikit. Tak apa. Okey, boleh nampak ya? Okey, nampak dah. Okey. Untuk permulaan ni saya akan memberikan tentang tajuk yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar. Sebab sebelum kita tahu alam sekitar ni dengan lebih detail, kita nak tahu apa keperluan undang-undang yang ada dalam Jabatan Alam Sekitar ni. Sebab ini adalah kitab Jabatan Alam Sekitar lah untuk kita jalankan penguatkuasaan, kita jalankan untuk pendakwaan dan sebagainya. Jadi kalau kita tak rujuk kitab ni memang tak boleh lah. Jadi kalau kita tengok ni, dia kita lebih kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, kalau tengok buku dia ni, Akta 127. Okey, dalam Jabatan Alam Sekitar ni kita ada misi lah. Okey, so ini misi ni biasanya mana-mana tempat pun ada lah, mana-mana jabatan, mana-mana organisasi. Saya pun percaya Politeknik pun ada apa dia punya misi kan, semua jabatan pun ada. Jadi untuk Jabatan Alam Sekitar ni, kita punya misi adalah untuk menggalakkan, meningkatkan dan mengekalkan pengurusan alam sekitar yang baik dalam proses pembangunan negara. Ini adalah kita punya aim kita, misi kita. Okay. Dan kita punya visi adalah untuk memastikan keunikan, kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan bagi menjamin kesihatan, kesejahteraan, keselamatan dan keselesaan hidup rakyat. So ini adalah kita punya visi untuk kita menjaga ni alam sekitar ni dari segi kesihatan, dari segi keselamatan dan keselamatan penduduk semua. Okey. Okey, ini adalah fungsi JAS mentadbir dan menguatkuasa Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Ini kita punya fungsi. Okey, ini adalah sejarah dia. Bila akta ni dikuatkuasakan, iaitu pada 15 April 1974. So, memang dah lama dah ni akta ni. Dan saya difahamkan sekarang ni kita dalam proses untuk menggumbal undang-undang baru Akta Kualiti Alam Sekeliling ni. Mungkin tahun depan ke ataupun tahun ni, tak pasti lagi lah. Tapi kita akan memperkemaskini balik akta kita yang lama ni untuk kita tengok dari segi kemajuan teknologi sekarang ni dan juga apa langkah-langkah yang kita nak masukkan dalam kita punya akta tersebut. Dan kita punya objektif adalah untuk kita mengawal dan mencegah pencemaran bagi memastikan kualiti persisiran terjamin dan bersih. Ini adalah kita punya objektif. Okey. Ini merupakan kita punya dasar alam sekitar negara, DASN. So kalau pelajar-pelajar tu, kalau nak nanti kalau ada interview, saya nak bagi tips sikit lah. Kalau nak bagi interview daripada Jabatan Alam Sekitar, perkara-perkara ni kena ambil tahu lah. Supaya yang interview tu dia kita dapat mengenali cara kita tu, sama ada kita ni ambil berat ataupun tak perkara-perkara yang ada di dalam perundangan dan juga dasar-dasar alam sekitar ni. Okey, dalam kawalan pencemaran ni kita ada 3 lah kaedah macam mana kita nak kawal ni. Yang pertama dari segi perlesenan. Okey, perlesenan ni maksudnya kita bagi lesen pada kilang-kilang yang menjalankan proses, contohnya macam kilang kelapa sawit, kilang getah dan juga kilang buangan terjadual, PYDT, kilang yang memproses buangan terjadual. Jadi premis-premis yang jenis ni kita kena lesenkan. Okey, kita kena minta dia submit lesen, tapi sebelum dia submit tu dia kena melalui beberapa proses lah. Contohnya dia kena buat laporan IAA, KB19, kebenaran bertulis dan sebagainya. So selepas dia melalui beberapa proses, baru kita akan bagi lesen, dan lesen tu kita akan bagi syarat. Syarat tu company tersebut, kilang tersebut kena mematuhi apa syarat-syarat yang telah kita berikan
dan dia kena renew setiap tahun. Jadi kalau dia tak patuh, kita akan batalkan dia punya lesen ataupun kita suspend, kita stop dia punya lesen supaya dia mematuhi semua syarat-syarat yang kita berikan. Okey, itu pelesenan. Yang kedua adalah peraturan, perintah dan juga garis panduan. Dalam kita punya undang-undang, memang kita tak boleh lari daripada peraturannya. Okey, kita ada peraturan buangan terjadual, buangan EP, efluent perindustrian, udara bersih, kita ada kumbahan, kita ada licit dan sebagainya, banyak. Jadi nanti saya akan sentuh sedikit tentang peraturan-peraturan ni. Dan setiap peraturan ni dia ada pemakaian dia. Kilang mana yang tertakluk, premium yang macam mana. Nanti kita boleh lagi tahulah macam mana kita nak ambil kita punya peraturan yang berkaitan tersebut. Okey, kita mau ada perintah-perintah, kita pun ada garis panduan dan juga yang terakhir adalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan ni kita ni macam kita masuk kilang, kita mengambil tindakan penguasaan sekiranya dia tidak mematuhi pada undang-undang kita. Sama juga pada agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Macam polis, JPJ, mana-mana yang berkaitan dengan agensi penguatkuasaan. Jadi JAS merupakan salah satu agensi penguatkuasa lah, di bawah KASA. Okey, Kementerian Sumber dan Air. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada perundangan alam sekitar. Okey. Iaitu akta yang berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling dan bagi masuk-masuk berkaitan. Dan Ketua Pengarah Alam kita dilantik oleh Menteri. Okey, ini ada dalam kita punya undang-undang. Jadi saya tak akan jelaskan dengan secara detail lah. Dan kita dalam kita punya undang-undang ni kita ada 27 set peraturan dan perintah. Maknanya kalau kita buka tu dia ada setiap satu peraturan tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh yang ada dalam kita punya undang-undang, iaitu Peraturan-Peraturan Kewantilan Sekeliling Efluent Perindustrian 2009, Kumbahan 2009, Buangan Terjadual 2005, Udara Bersih 2014. Ini di bawah section. Section ni maksudnya di bahagian depan lah. Kalau kita tengok di dalam buku tersebut, kita ada section 29, kita ada section 25 dan juga kita pun ada perintah. Kualiti sekeliling ini lebih kepada EIA 2015. Jadi saya nak tanya kepada tuan moderator kita ni, boleh Ya, silakan tuan. Dalam kejuruteraan alam sekitar ni dia ada belajar tak tentang perintah kualiti alam sekeliling ni? Okey, kita minta feedback dari Puan Azhar. Okey, untuk subjek khusus semester 1 setakat ni tak ada belajar lagi lah. Tapi di semester 5 ada. Oh. So maksudnya baguslah saya dah bagi tahu awal-awal ni. Bagi tahu pendedahan awal. Pendedahan awal. Jadi okey, terima kasih Puan Azhar. Sama-sama. Okey. Terima kasih Puan moderator. Saya teruskan Silakan tuan. Okey, di dalam peraturan-peraturan efluent perindustrian 2009 ni, jadi saya nak terangkan sedikit lah. Sebab kalau yang pasal undang-undang ni memang boring kan. Mana-mana yang ambil subjek ni memang dia rasa pening, boring, dia tak nampak. Nanti lepas ni saya akan bagi video, saya akan tunjuk video, saya akan tunjuk gambar banyak. Jadi minta belajar-belajar fokus dulu sebab rasa ini pun penting juga sebab untuk you punya pemahaman tu. Macam mana kita nak ambil tindakan tu, di bawah peraturan mana. Sebagai contoh peraturan 10. Kalau kita pergi kilang tu tak ada orang yang berwibawa. Jadi kita boleh keluar compound di bawah peraturan 10. Kita boleh keluar peraturan tu on the spot compound. Kita bagi pada kilang tu 2,000. Maksudnya kalau dia tak ada orang yang berwibawa, kita boleh bagi compound 2,000 straight forward.
Maksudnya dia kena adakan orang yang berwibawa tu. Baru dia boleh patuh dari segi peraturan tu. Berwibawa ni maksudnya kompetensi tadi tu kan? Ya, ya. Kompetensi. Orang yang berwibawa ni orang yang kompetensi tadi. Okay. Jadi kalau dia tak ada, memang kita boleh ambil tindakan terus. Kalau peraturan 11, peraturan 12 ni dia lebih kepada pelepasan effluent. Contohnya kita ambil result JKM kita ambil result di final discharge kilang dia. Contohnya kilang A. Kita tengok dia punya pelepasan tu warna merah, warna biru, warna kuning. Okey, selepas kita hantar result ke Jabatan Kimia, kita dapat result tu nanti, kita akan refer kepada standard kita, standard B ataupun standard A kita. Kalau dia melebihi standard, kita boleh ambil tindakan. Setiap satu parameter yang dia tak patuh, kita boleh ambil tindakan. 2,000, 2,000. Jadi kalau ada 10 parameter tak patuh, 20,000 kita boleh bagi. Setiap satu. Contohnya COD, BOD, SS dan juga heavy metal dan sebagainya. Okey. Dan sekiranya dia melebihi had, yang melebihi pada garis panduan kita, kita boleh ambil tindakan mahkamah. Contohnya kalau COD 200. Kalau dia lebih pada 200, dia kata 400. Kita boleh ambil tindakan mahkamah terus. Kita buka IP, kertas siasatan untuk kita dakwa kilang tersebut. Jadi kita punya undang-undang ni is very straightforward. Mana-mana yang tak patuh kita terus ambil tindakan. Supaya dia tak mencemar. Okey, faham Faham. Student-student dia boleh ni ke? Macam boleh betul. Bagi feedback ke apa-apa ke, macam senyap je, boleh ke? Boleh Cik Nasrul. Kalau Cik Nasrul nak open tanya soalan, nanti dia orang akan beri feedback. Ya. Sebab takut nanti kalau dia bagi soalan di hujung, takut dia dah lupa dah dia nak bagi soalan apa. Betul tak? Betul juga. Okey. So kita nak buka soalan. Kalau ada pelajar yang ingin tanya soalan, boleh tanya direct terus. Maknanya dia check kat situ. Okey. Nanti Puan Nazah akan send kat saya lah. Okey. Sekiranya pelajar ada soalan, boleh kumpulkan, nyatakan di ruangan chat pada bila-bila masa saja. Nama soalan tersebut kita akan ajukan pada sesi Q&A di akhir sesi nanti. Tak kisahlah. Mana-mana pun janji saya boleh jawab lah nanti. InsyaAllah. Okey, ini untuk kumbahan Untuk makluman pelajar-pelajar semua dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kumbahan ni ada orang tak faham. Kumbahan ni adalah kita punya sewage treatment system, loji kumbahan. Loji kumbahan pun di bawah Jabatan Alam Sekitar. Okey. Cuma yang kita tak kawal ni adalah septic tank. Septic tank bukan bawah kita. Itu lebih kepada span dan juga ada bukit. Dan kita punya pemakaian kita adalah 150 orang ke atas. Kalau bawah pada 150 tu maknanya kita tak terpakai dalam undang-undang ni. Maksudnya kalau kita tengok loji-loji yang besar, loji extended aeration, kita ada involved tank, ada SBR yang ada connection daripada rumah kepada centralized loji kumbahan. Jadi pelepasan kumbahan tu kita jaga, kita kawal, kita ambil tindakan. So biasanya ini kita akan pantau ada bukit lah di Selangor ni. Tapi ada juga di belah-belah Johor yang tak ada bukit. Di belah Kelantan pun tak ada bukit. Jadi kita akan ambil kontraktor yang jalankan kerja loji tersebut. Maknanya persendirian lah, kita boleh ambil tindakan di bawah persendirian. Itu pun tak ada masalah. So dari segi peraturan dia sama juga. Macam tadi, peraturan 4, 6, 7 dan sebagainya. Cuma yang bezanya ni air kumbahan daripada sewage. Okey. Seterusnya saya akan bersentuh sikit tentang udara bersih. Okey, udara bersih ni dia lebih kepada industri lah, kilang lah. Maknanya dia ada cerobong, dia ada alat kawalan, dia ada alat pembakaran. Dan tu semua JAS akan kawal dari segi pemakaian dia, peraturan 3, kewajipan dia. Kita pun ada standard pelepasan. Maksudnya kalau kita tengok, kalau kita lalu lah mana-mana tempat kan nampak hitam ambil cerobong dia. Kan? Itu kalau dah lebih pada carta reglement kita, standard kita, opacity kita boleh ambil tindakan. Biasanya lebih pada 2 lah carta reglement tu.
Kalau nampak hitam sangat tu memang sah-sah tu memang tak patut. Kalau putih je tu alhamdulillah, itu memang patut. Okey, selain daripada tu kita pun kawal performance monitoring dia. Pemantauan prestasi tu, alat tu. Maknanya dari segi record keeping, contohnya kita punya back filter, kita punya cyclone, kita punya scrubber, yang tu pun kita kena ada record. So record tersebut dia kena maklum pada Jabatan Alam Sekitar untuk kita semak sama ada alat tu betul ke tak, ikut spek ke tak dan sebagainya lah. Okey. Dan juga peraturan-peraturan lain. Peraturan 16 pemantauan berkala kita pun ada. Peraturan kita nak arahkan dia buat apa? Setahun sekali ke, setahun 2 kali ke, bergantung kepada pemantauan. Dan juga ada juga yang buat pemantauan secara berterusan, iaitu CEMS. CEMS ni maksudnya Continuous Emission Monitoring System. Continuous, 24 hours tanpa gagal. Maknanya kita akan pasang alat tu di cerobong di tempat kilang tu. So dia akan sambung kepada kita punya server di ibu pejabat untuk kita tengok dia punya pelepasan tu. Contohnya kalau dia opacity dia lebih tu pada 20%, contohnya dia lebih 35%. So kita tahu berdasarkan graf. Jadi kita dapat detect pada pukul berapa, sekian berapa kilang ni melepasi asap melebihi kita punya standard. So benda-benda tu memang kita ada sistem kita panggil air remote. Jadi sistem ni kita akan pantau dia 24 jam. Mana kita tak perlu dah duduk tepi kilang dia 24 jam nak tengok asap dia hitam, kita pantau melalui sistem. Jadi untuk memudahkan kita dan juga memudahkan pihak kilang lah untuk mengetahui dia punya keadaan dia tu, sama ada okey ke tak okey. Okey, ini yang paling penting lah bagi saya, buangan terjadual. Jadi saya fokus 4 saja peraturan ni supaya yang familiarnya adalah 4 ni lah. Effluent, kumbahan, udara bersih dan juga buangan terjadual. Okey, buangan terjadual ni maksudnya schedule waste. Contohnya minyak hitam, minyak terpakai, kita punya slush daripada sistem treatment, kita punya slag daripada copper, aluminium yang kita bakar tu kan, kita ada slag tu kan yang hitam tu, itu pun buangan terjadual. Nanti saya akan terangkan dengan lebih detail lah macam mana rupa bentuk dia. Okey, so dalam ni pun sama. Dia punya kesalahan pun sama, 2000 setiap satu kesalahan. Jadi kalau kita pergi premis, kita akan tengok pada penstoran dia, pelabelan dia. Ini peraturan 9 dan juga peraturan 10. Sebab setiap buangan terjadual tu dia kena letak dalam bekas, dalam tong. Lepas dia letak dalam bekas dan tong, dia kena tampal label supaya dia tahu benda tu is buangan terjadual. Sebab buangan terjadual ni ciri-ciri dia sangat bahaya, toksik. Okey, mudah meletup. Jadi benda-benda macam tu kita nak pastikan selamat lah. Kalau dia tak letak nanti, kita tak tahu apa benda dalam tu. That's why kita kawal ni, buangan terjadual 2005. Okey, ini lebih kepada pendekatan kita lah dalam kita menjaga dan juga menguruskan alam sekitar ni dari segi perancangan pembangunan. Sebab kalau kita tak rancang dari awal pembangunan negara ni, nanti dia nampak macam tak ada satu kawasan yang strategik. Ini lebih kepada kawasan, maknanya kawasan industri mana yang kita nak fokus. Sebab tu kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-12 ni, kebanyakannya premis-premis ataupun kilang-kilang yang nak buat pembangunan tu dia kena duduk dalam kawasan yang telah dikhaskan, yang telah dizonkan. Mana dia tak boleh senang-senang nak duduk kawasan sebelah rumah orang ke, dekat kawasan pelancongan ke, ikut suka dia ke, tak boleh. Sebab tu kita ada Plan Malaysia. Plan Malaysia ni dia akan merancang secara holistik dari segi pembangunan negara. RFN di peringkat federal, rancangan fizikal negara, rancangan tempatan daerah, rancangan struktur tempatan,
dan juga pelan induk negara untuk memastikan setiap projek itu dilaksanakan dengan cara yang teratur dan sistematik supaya kita dapat kawal tu. Kalau kita tak ada kawal, dia akan jadi apa? Pembangunan tu tidak teratur. Ya, kalau tak teratur ni dia akan jadi menyebabkan pencemaran. Pencemaran. Sana pecah, sana pencemaran, sini pencemaran sebab kita tak boleh nak kawal dia. Sebab banyak sangat tempat yang kita tak boleh nak kawal. Jadi kalau dia duduk satu tempat, kita boleh fokus. Betul tak? Betul. Kawasan perindustrian satu tempat saja. Jadi kita kontrol kat situ saja. Ya, itu. Dan kalau ada apa-apa berlaku pun kita boleh fokus dekat kawasan industri itu. Kalau duduk kawasan industri sebelah rumah kita, lagi pening kita. Kita dah lah buat rumah kat situ. Punya dia pula duduk menyelit sebelah tu. So dia akan menjadi kacau ganggu lah nanti. Jadi that's why kita ada rancangan-rancangan tempatan struktur negara ni untuk kita kawal supaya dia tak memberi kacau ganggu ataupun masalah pada masa akan datang. Okay? Dan juga kita pun ada program alam sekitar. Kita ada latihan, kita ada kem kesedaran, pendidikan alam sekitar. Macam hari inilah program alam sekitar yang kita tengah buat ni. Okay? Bersama antara agensi kerjasama dan penyelarasan kajian negeri dan persekutuan Dewan Antarabangsa. Memang kita banyak berhubung dengan antarabangsa. Contohnya convention, vessel convention. Contohnya barang-barang daripada overseas yang nak masuk ke Malaysia. Daripada e-waste ke, daripada plastik. So kita akan check sama ada benda tu racun ke, berbahaya ke. So memang kita ada tim yang akan tengok benda-benda macam tu. Dan kita pun ada pengawasan alam sekitar. Pengawasan alam sekitar ni maksudnya kita tengok di kawasan ambient, maknanya di kawasan normal, di luar tu, kita ambil bacaan dia. Contohnya air sungai, kita tengok bacaan dia, apa yang berlaku dekat air sungai kita. Udara, apa yang dah berlaku dekat udara kita. Maknanya, kita nak tahu kawasan surrounding, kawasan sekitar tu. So, kita pun ada buat program tu. So, kita boleh tahu nilai dia. Contohnya jerebu kan, kita boleh tahu bacaan dia berapa. Kalau kualiti air, kita letak stesen dia, kita boleh tahu sungai tu kelas berapa. So kita tahu. Sebelum benda tu menjadi lagi teruk. Jadi that's why kita ada alat-alat semua tu lah untuk kita kawal dan juga kita cegah. Okey. Ini keperluan sama macam tadi, IAA yang saya cerita tadi. Nanti saya akan cerita dengan lebih lanjut lagi lah. Okey, yang seterusnya penilaian kesesuaian tapak. Okey, yang ni aktiviti-aktiviti yang biasalah, kilang-kilang yang nak dibuki ataupun yang nak dibangunkan. Sebelum dia bangunkan kilang, dia kena rujuk Jabatan Alam Sekitar untuk dia mengisi borang maklumat tu. Sebab kalau dia tak isi borang tu ataupun dia rujuk pada Jabatan Alam Sekitar, kita tak tahu apa industri yang dia nak buat kat situ. Dan kita pun akan semak dengan majlis. Sebab majlis ni dia adalah satu full authority yang akan memberi lesen kepada premis ataupun kilang-kilang ataupun projek yang nak dibangunkan. Jadi kalau kita tak rujuk pada dia, kita pun tak tahu apa jenis industri yang nak dibangunkan situ dan apa jenis kesesuaian kat situ. Contohnya kalau kawasan tu dikhaskan sebagai industri ringan, tapi yang nak duduk kat situ industri berat. So dia tak boleh. So that's why kita nak fokuskan kepada kawasan industri yang strategik tadi tu. Industri ringan, industri sederhana, industri berat. Dan jadi dalam rancangan struktur tu, rancangan struktur daerah ataupun negeri, dia dah fokus kat mana kawasan-kawasan yang patut dibangunkan. Contohnya kawasan ni industri ringan saja. So, ringan saja kena duduk kat situ. That's why kita perlukan penilaian dulu sebelum dia membangunkan projek tersebut. Okey, seterusnya pemberitahuan bertulis. Kita pun ada banyak pemberitahuan bertulis, maksudnya kalau kilang tu dia nak buat IETS, sistem treatment, dia kena maklum pada JAS, dia kena isi borang, kena kemukakan maklumat tu pada kita. Kalau dia tak kemukakan, ia merupakan satu kesalahan. Sebab kita nak tahu apa pemasangan dia, apa spek dia, apa dia punya PE pendaftar dia, jururunding dia siapa, kita nak tahu. Sebab kita nak kawal dari segi design and build, as-built drawing dia macam mana, takut nanti dia entah apa-apa dia pasang, so kita nak kawal. Jadi that's why kita ada borang dia.
untuk pemasangan incinerator, alat pembakaran bahan api, boiler. Kita ada alat kawalan pencemaran udara, scrubber, bag filter, cerobong dan sebagainya. So memang kita akan kawal lah di mana yang tertakluk di bawah JAS. So itu merupakan salah satu keperluan macam mana kita nak menguruskan alam sekitar ni dari segi notification. Okey, lesen mengguna. Ini dah yang saya cerita tadi. Premis yang dilesenkan tadilah. Mana kita kena keluarkan lesen dia. Kalau dia tak patuh dia degil, kita boleh gantung ataupun kita boleh tarik dia punya lesen. So dia takutlah kalau kita buat macam tu. Ya. Okey, ini keperluan untuk IAA. Kalau kita tengok dalam kita punya Akta 127 tu, dia terletak di bawah section 34A. Maksudnya mana-mana projek yang tertakluk di bawah IAA ni, Perintah 2015, dia kena buat laporan dahulu. Contohnya dia nak buat apa? Dia nak buat MRT contoh Okey. MRT tu memang kena IAA. Sebelum dia buat MRT, dia kena siapkan laporan, dia kena kemukakan laporan untuk Jabatan Sita luluskan dulu laporan. Selagi tak lulus, dia tak boleh buat projek. Tak kira lah dia nak gali lubang ke, dia nak tebang pokok ke, dia tak boleh buat. Biarlah benda tu dah selesai di peringkat kelulusan dan juga keputusan di peringkat kerajaan negeri, di peringkat kerajaan persekutuan. So kalau kedua-dua tu dah okey, baru dia boleh teruskan untuk buat kerja-kerja pembangunan. Okey, dan kita pun boleh ambil tindakan lah kalau dia gagal buat laporan tersebut. Kita boleh buat perintah larangan, maknanya kita stopkan dia punya projek dan kita boleh ambil tindakan. Cik Nasrul, mungkin pelajar-pelajar kita ni SEM 1 dia tak kenal lagi apa itu EIA. Mungkin penerangan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan EIA. Jadi kita boleh faham kenapa JAS memerlukan EIA ni. Environmental Impact Assessment ni adalah satu bentuk kajian ataupun skop kajian. Contohnya macam yang saya bagi tadi kan, MRT, dia nak buat MRT. Apa skop-skop kajian yang perlu dia kaji dari segi impact, environmental impact. Contohnya kalau dia nak buat landasan kereta api tadi kan, dia kena tarah hutan, dia kena tarah pokok dan sebagainya lah, mana-mana sensitif, kawasan yang sensitif. So dia kena buat kajian dulu dari segi impact dia tu. Dia kena buat kajian, dia kena buat macam kata apa, simulation ke, dia kena ambil data dan sebagainya. Kena jumpa penduduk, kena buat FGD, focal group discussion dengan penduduk, kawasan tu macam mana, land use dia macam mana, kesan kepada penduduk nanti macam mana kalau projek tu dibangunkan. So that's why EIA ini adalah satu kajian yang menyeluruh, bukan satu kajian yang kata setakat tu. Dia kena ambil pandangan semua pihak. Contohnya JPS yang mahir, contohnya projek tu nak lalu dekat sungai contohnya. So dia kena ambil kira apakah pandangan JPS tentang sungai tu, apakah langkah-langkah kawalan yang patut. Dia lebih kepada laporan lah, laporan. Kalau kita tengoklah, dia bukan lebih kepada benda yang orang kata macam JKR nak buat projek yang nak menjurus kepada BQ dia, bukan jenis yang material macam tu. Dia lebih kepada kajian dari segi scoping dia tu macam mana, dari segi kawalan udara dia macam mana, kawalan air dia macam mana, kawalan tanah dia macam mana. Itu lebih kepada EIA, lebih kepada projek. Okey okey tuan director. Baik. Ini saya tunjuklah projek yang macam mana kena EIA. Adakah semua projek yang nak dibangunkan perlu ada EIA? Tidak semestinya. Okey. So apa syarat-syarat dia? Sebab tu kalau ikut EIA ni dia sangat luas sebenarnya. Sebab tu saya bagikan kepada dua. Yang pertama dia jatuh kepada jadual pertama. Yang bezanya adalah dari segi keluasan. Keluasan contohnya agriculture, pertanian. Kalau 20 hektar ke atas, dia kena sediakan laporan EIA. Okey.
Faham Okey. 20 hektar. Maknanya dia kena sediakan laporan air. Contohnya dia nak membangunkan kawasan pertanian tersebut. Dia kata kita nak bangun kawasan pertanian tu 100 hektar. Kenalah tu. So maknanya dia terpakai. Okey, jadual pertama ni. Kalau dia kata dia nak buat pertanian 500 hektar, dia kena di jadual kedua. Sebab tu beza dia. Mana 500 hektar ke bawah, jadual pertama. Jadual pertama maksudnya JAS negeri yang akan proses. Jabatan Alam Sekitar Negeri. Jadual kedua ni, contohnya agriculture tadi tu, dia lebih kepada 500 hektar ataupun lebih. Maknanya kawasan ni lagi luas, dia terletak di bawah jadual kedua. Jadi jadual kedua ni, siapa yang akan proses adalah di Ibu Pejabat, di Putrajaya. Itu yang beza dia. So mana-mana yang projek yang tertakluk bawah jadual pertama ni, semua akan rujuk kepada JAS negeri masing-masing. Contohnya dia nak buat projek kat mana? Nak buat projek dekat Penang lah contohnya. Dia kena hantar dekat Penang lah. Okey. Kawasan tu. So ni adalah contoh lah daripada ni 21 ni yang saya highlight ni. Aerodrome, pengairan dan saliran, perikanan, perhutanan, buat industri. So yang ni ada lagi detail dia. Kalau kita ikutkan ni memang buku dia ni, garis panduan dia memang detail satu-satu. Keluasan dia, jarak dia dan sebagainya. Jadi saya tak boleh nak cerita detail sangat sebab ini takut tak sempat masa je. Ya. Kita nak bagi penjelasan awal je. Jadi saya bagi satu contoh tadi tu, macam pertanian tadi kan, dan kita dapat beza. Kalau 500 hektar ke bawah tu, 20 hektar hingga 500 hektar, okey, dia tertakluk. Kalau dia buat 5 hektar, 10 hektar tak tertakluk. Itu tak kena IAE. Bukan semua yang kena IAE. Okey. Dari segi mining, land reclamation, petroleum, buat port, power generation, development, in slope area, yang tanah-tanah tinggi semua tu, semua kena IAE. Waste water, waste treatment macam KA, kualiti alam tu. Itu pun kena IAE. Dredging, buat housing ni maksudnya buat pembangunan, buat perumahan tu. Contohnya kalau kita nak buka satu kawasan perumahan yang besar. Contohnya di Sabak Pendam lah, contoh dia nak buka perumahan. So dia kena kemukakan. Biasanya dia 50 hektar ke atas. Contohnya satu developer ni, dia nak buka perumahan 100 hektar. So dia kena buat laporan IAE dulu. Baru dia boleh buat rumah tu. Baru dia boleh buat development tu. Selagi dia tak buat tak boleh. Sebab kita nak kawal dari segi air dia tu. Air tanah. Dari segi slope dia, dari segi sheet fan dia, dari segi tekstil dia, macam-macam kita akan tengok. So that's why kita kawal tu lah. Kalau satu kawasan pembangunan tu tadi, kalau dijalankan oleh dua kontraktor, maksudnya satu kontraktor tu dia buat 20 hektar, satu kontraktor lagi buat 20 hektar tapi jiran-jiran. Adakah tu kena buat IAE juga je Nasrum? Dia sebenarnya bergantung pada niat. Dia niat dia nak lari daripada buat IAE ke apa? Banyak kita yang kita hadapi macam tu. Okey. Contohnya 20 hektar, dia buat apa? 19.9 hektar. Kurangkan sikit je. Kurangkan sikit supaya tak tertakluk. Jadi sebab tu kita nak tanya niat dia tu. Kalau niat dia betul-betul tak nak buat, dia akan jadi macam tu lah. Dia buat sikit. Tapi kita tahu dia akan membangun. Sebab kita boleh semak dia punya pelan tu. Pelan pembangunan dia tu. Dia punya fasa dia tu. Memanglah dia banyak fasa tapi the whole dia tu kita boleh capture. Jadi benda-benda macam tu kita pun tak sokong kalau dia buat macam tu. Kalau dia nak lari daripada ni lah, dia buat apa mitigation yang patut dia orang buat. Kalau tak nanti memang teruk lah nanti kan. Permainan dia lah macam tu. Permainan. Tapi saya rasa majlis pun dia kawal projek ni, tak ada masalah.
kalau contohnya tak tertakluk bawah IAA, dia boleh rujuk kepada PBT ataupun JPS. Yang boleh kawal dia punya projek. So dari segi itu mungkin laporan tu mungkin tak sedetail macam laporan IAA lah. Mungkin kurang sikit lah. Tapi pemantauan tu tetap ada daripada pihak-pihak yang tertentu. Pemantauan tak ada dari pihak berwajib lah. Kalau JAS tak takluk projek tu, kita tak tengok. Ya. Mungkin pihak PBT ataupun pihak lain yang akan tengok. Kita akan fokus projek di bawah kita saja. Yang tertakluk saja. Ya, okey. Habis. Apa kata? Okey. Ini projek di bawah jadual kedua. Jadual kedua ni maksudnya dia lagi skop dia lagi besar, lagi luas. Itu je beza dia. Maknanya kalau tadi bawah 500 hektar, dia ni lebih 500 hektar. Itu lagi besar dia punya skop. Maknanya lagi detail lah ni. Ini lagi orang kata high end lah dia punya ni. Teknologi, dia punya sistem semua lagi hebat-hebat lah ni. Okey. Cik Nasrul, forestry tu apa maksudnya tadi? Perhutanan tu maksudnya? Okey, perhutanan ni maksudnya kawasan hutan kita nak tebang. Kita nak tebang. Okey, pembalakan. Contohnya dia nak balak kan, pembalakan. Dia nak tanam benda lain. Contohnya dia nak tanam getah ke sawit ke. Getah ke sawit ke. Hutan tu dia nak tarah, dia nak gondolkan semua. Dia air. Okey. Baik, pembalakan lah di situ. Pembalakan lah. Okey. Nah, ini yang tadi yang saya kata tadi, transportation tadi tu. Kaki tadi tu. Ya. Sebenarnya ibu pejabat yang akan proses lah. Ini memang detail lah. Dan sangat memeningkan. Okay, ini untuk IAA ni denda dia lah RM500,000 untuk 5 tahun. Kalau dia buat projek tanpa dia kemukakan laporan dulu. Ini kesalahan dia. RM500,000. Okey, ini pun sama macam tadi. Ini pemberitahuan bertulis lah macam tadi saya cerita tadi. Kita ada borang-borang dia. Ni ada pemakaian dia, macam mana kita nak kawal dia tu. Tertakluk ke tak tertakluk. Contohnya keadaan alih air, kilang tu dia bawah pada 60 meter cube. Dia tak kena bawah kita. Kita tak check. Maksudnya kilang tu 5 meter cube je contoh So maksudnya dia tak terpakai dengan kita. Tak terpakai dengan undang-undang effluent tadi. Jadi kita tak boleh ambil tindakan. Mungkin majlis boleh ambil. Lain boleh ambil. Sebab tu kita ada limit kita. Kalau tak, banyak kita nak kena tengok tu. Tak, yang kita faham, masyarakat faham bahawa bila ada masalah tentang alam sekitar je, JAS punya masalah. JAS lah ni. Ini JAS lah ni. Sebenarnya banyak agensi lain. Mungkin dia tertakluk bawah jawatan kuasa lain. Okey, contohnya restoran, pasar, kedai makan, fast food, semua tak tertakluk bawah JAS. Tapi itulah punca pencemar yang paling tinggi kalau kita tengok. Betul tak? Betul, okey. Jadi kita tak pantau tu. Kita pantau ni lebih kepada premis, lebih kepada kilang. Sedangkan benda-benda macam tu salah satu perkara menyumbang lah kepada kita punya pencemaran jugalah. Tapi itu lebih kepada PBT lah. Okey, ini kita boleh ambil tindakan lah. Kalau dia mencemar bawah Seksyen 25, RM100,000. Itu yang saya cerita tadi tu. Kalau dia tertakluk bawah kita, dia mencemar, kita boleh ambil tindakan ni. RM100,000 ataupun 5 tahun penjara. Ini yang saya cerita tadi. Kebenaran bertulis tadi tu lah. Kilang kelapa sawit, kilang getah, kilang kualiti ni. Ini semua memerlukan lesen. Dia macam lesen khas lah. Dia tak boleh suka-suka hati. Dia nak nak ambil barang daripada premis-premis lain. Dia memang dah dikhaskan. Okey, so saya sentuhkan sedikit tentang buangan terjadual ni. Buangan terjadual ni memang di bawah JAS ni. Dia macam minyak ni. Kita ada dalam jadual pertama lah. Buangan yang disenaraikan dalam jadual pertama. Kita ada 77 kategori. Kita ada kod dia 102,
205, 306, 404, 501 semua kita ada kod je. Sebab kita nak tahu di kilang tu menjana buangan terjadual jenis apa. Contohnya ada minyak. Kalau ada kain buruk, kalau ada penapis minyak, oil filter, itu semua dia kena uruskan. Maksudnya dia ada satu tempat yang dia kena hantar. Dia tak boleh buang, hantar ke mana-mana, bagi ke orang, tak boleh. Jadi dia kena ada kontraktor. Kontraktor yang dilesenkan, maksudnya yang tadi lah, yang saya cerita tadi tu. Yang ada premis yang dilesenkan tu. Mana kita kawal lesen dia supaya dia angkut di tempat mana dan dihantar di tempat mana dan dilupa di tempat yang kita dah khaskan. Kalau dia kata tempat di kualiti alam, dia kena hantar di kualiti alam lah. Sebab kita nak elak daripada urusan haram. Itu sebenarnya. Nak elak benda-benda tu. Macam bateri, minyak pelincir, minyak hidrolik, cat. Cat pun kita kawal. Buangan elektrik, elektronik, semua e-waste. Semua waste. Ini contoh-contoh ciri dia lah. Mengkakis, mudah menyala terbakar, mudah bertindak balas, toksik dan mudah berjangkit. Okey. Okey, belajar-belajar semua. Okey ke? Kita nak dengar suara sikit. Boleh, Cik. Okey. Boleh. Boleh Okey. Okey, sangat positif. Lepas ni kita akan pergi kepada gambar-gambar pula. Yang ayat-ayat pun dah tak ada dah. Okey, ini kita punya hala 7 lah. Pengurusan buangan terjadual. Macam mana kita nak uruskan buangan ni daripada kilang. Pengeluar buangan tu maksudnya daripada kilang lah. Okey. Daripada kilang dia akan hantar ke mana? Contohnya dia ada pengangkut. Pengangkut ni lori. Lori ni yang kita lesenkan. Mana kita jaga lori, kita jaga waste receiver dia tu. Kilang yang nak proses minyak tu. Contohnya kita ambil contoh minyak hitam lah. Kita ambil minyak hitam daripada bengkel kenderaan. So macam mana kita nak proses minyak tu? So dia ada tempat dia. Dipanggil waste receiver. Jadi lori yang nak angkut minyak tu pun kita kawal. Yang waste receiver yang nak proses minyak tu, untuk dia dapatkan minyak balik daripada minyak hitam tu, dia nak dapatkan minyak balik untuk minyak bahan api, diesel, untuk boiler dan sebagainya. Itu pun kita kawal. So that's why kalau kita tengok ni, kita nak minta grader to grader ni, maksudnya dia boleh guna balik waste tu. Kita tak nak kata kita ambil daripada kilang, kita terus dump dalam tapak polu besar. Sedangkan dia punya waste tu masih bernilai, boleh diambil. Jadi that's why kita nak recover balik. Itu yang dimasukkan. Kalau konsep dulu, dia terus tanam. Kita tak nak macam tu. Sebab kita Malaysia ni tak banyak tanah. So that's why kita nak retreat balik. Kita nak recovery balik. Apa bahan-bahan yang kita boleh ambil daripada waste dia orang tu. Dan kita pun boleh hantar kepada kilang lain. Contohnya kilang simen. Dia nak guna fly ash. Daripada kilang-kilang yang menjana gypsum ataupun dan sebagainya. Dia hantar dia punya tu untuk dimasukkan dalam percampuran nak buat simen tu. Kadang-kadang pada kita waste, tapi waste tu boleh digunakan oleh orang lain untuk industri lain pula. Sebab tu kita ada waste receiver ni, kilang ni. Premis pemulihan kembali ni. Dia nak recover balik BT tu. So sisa ni dia akan hantar balik kepada waste receiver. Waste mana yang nak ambil? Minta untuk postkan semua sisi. Boleh saya teruskan Boleh kan Cik? Okey. So ni lah, macam ni lah. Kalau kita ada hierarki dia. Mula-mula kalau boleh kita nak prevention, reduction, reuse, recycling, recovery. Kita pun ada special waste management. Special waste management ni maksudnya kita bagi peraturan 7 tu, peraturan khas tu untuk kilang lain guna. Itu yang dimasukkan. Dia masih BT, tapi kita nak bagi special kat dia supaya kilang lain boleh ambil. Contoh macam kilang tadi lah, kilang simen tadi. Daripada dia ambil daripada
fly ash daripada manjung. Contohnya kilang Yeah. Rambatu. Kilang Rambatu dia menghasilkan fly ash, habuk kan. Jangan kuasa elektrik. So habuk dia tu kilang simen mungkin daripada Rawang, contoh nak ambil. Dia kena kemukakan borang tu, special management tu untuk kita proses supaya kilang daripada Manjung tadi tu boleh hantar kepada kilang di Rawang untuk buat simen. Itu yang dimaksudkan. Jadi pergerakan tu dipantau oleh JAS. Ya, pergerakan tu kita pantau. Mana kita kena ada rekod semualah. Berapa dia hantar, berapa dia terima. Takut nanti sampai tengah jalan dia buang separuh. Ya. Itu kita nak elak tu. Tu kadang-kadang jumpa dekat longgok tepi jalan, dalam-dalam kebun. So that's why kita nak elak benda macam tu. So ini lebih kepada disposal lah ni, pretreatment, solidification ni tanam lah ni. Tanam dalam tanah ni. Tapi benda ni kita tak nak galakkan lah. Tapi kalau benda tu dah tak boleh buat apa, tak boleh recover, kita akan tanam lah. Solidification ni kita buat dalam bentuk bongkah, kita tanam. Macam kualiti alam pun ada, macam Bukit Tagar pun ada kan, sampah-sampah semua tu kan. So benda tu pun tanam. So ni kesalahan yang sering dilakukan lah, kalau buangan terjadual ni. Bekas yang tidak sesuai, dia ada label. Okay, ni peraturan 3 notifikasi. Maknanya waste yang dijana dihasilkan tu dia kena bagi tahu pada JAS. Dia kena buat dalam bentuk sistem. Dia kita panggil e-Swiss. Dulu dalam bentuk hard copy. Sekarang ni dia masuk sistem je. Dia declare pada kita apa waste yang dia jana. Untuk kita tahu. Kilang dia ni jana apa? 305 ke? 404 ke? So, kalau kita pergi kilang, kita tengok benda-benda macam ni, tak ada dalam sistem, kita boleh compound terus 2000. So that's why benda ni kita nak pantau tu. Apa yang dihasilkan di kilang dia. Okay, peraturan 4, pelepusan. Kontraktor ni kita nak kawal. Peraturan 6 ni, premi yang nak recover. Peraturan 7 ni, pengurusan khas tadi lah yang saya cerita tadi tu. So ini memang kita pantau lah. Dari segi proses dan sebagainya. Penstoran, mana dia kena simpan tu dalam stor. Bekas yang sesuai. Buangan tertutup. Okay, reka bentuk kawasan tu macam mana. Tempoh dia 180 hari dan 20 tan metrik. Faham tak? Sebenarnya dia boleh simpan 180 hari saja. Dia tak boleh lebih daripada 180 hari. Mana dulu? 180 hari ataupun 20 tan tu. Kalau dia lebih simpan dekat store dia, kita boleh ambil tindakan terus. 2000. Okey, ini contoh-contoh label lah. Dia kena label. Ni. Dia kena tampal dekat dia punya bekas tu. Okey, peraturan sebelah ni inventory, maksudnya record. Record ni maknanya setiap bulan dia kena kemas kini record dia. Kadang-kadang kita nak trace pelepasan haram berdasarkan rekod ni lah. Kilang mana yang tepi jalan, buang dalam sungai, buang dalam laut. So berdasarkan rekod ni. Ni pun sama. Peraturan 12 ni, eco-assignment note ni, pergerakan dia ni. Okay, daripada kilang keluar ke dengan lori atau angkut lori. Ini semua kita nak ni lah, pantau. Ni konsep MSDS ni, maklumat buangan. Ciri-ciri buangan tu. Kalau minyak ke, fly ash ke, slag ke, bateri ke apa semua, kena ada sheet dia, MSDS dia. Apa kandungan dia dalam tu, kita nak tahu bahaya ke tak bahaya. Okay, pertumpahan pun sama, kita jaga tak nak bagi tumpah. Peraturan 15 ni lebih kepada latihan. Maksudnya orang kilang ni, dia kena ada latihan pada pekerja-pekerja lain. Macam mana nak kena pasti, nak kendali, macam mana nak store dan sebagainya. Okey, ni peraturan 16 ni compound 2000 setiap kesalahan. Semua kita compound. Ini BT ni, kalau untuk minyak ni. Ni minyak-minyak hitam ni. Ini semua bawah JAS ni. Ini semua
kita boleh compound setiap tong ni. Setiap tong 2,000. Setiap tong 2,000. Hari tu kita pernah compound 32 tong kita pernah compound itu. Oh. 64,000 kilang tu terduduk. Disebabkan tak label. So that's why kita memang tegas lah bab-bab yang apa buangan terjadual ni sebab dia melibatkan apa pelupusan haram. Tu kita takut tu. Walaupun dekat tong tu dah tulis Petronas, Caltex tu kita dah tahu tu tong minyak tapi tetap kena label ke? Tetap kena label. Sebab ini tong ni mana-mana tempat pun ada. Mana-mana tempat pun ada dia jual ni. So dia kena tampal label tadi tu. Yang saya tunjuk tadi tu kena lekat kat situ. Kalau dia tak lekat ni 2,000 ni. Ni. Wah, itu dia sorok apa tu? Ini dia tak proper lah ni. Tak ada store. Dia main tutup macam ni dia. Dia main tutup macam tu. Ini tak boleh. Kalau hujan ni habis ni. Okey. So ada sikit lagi. Ini lebih kepada kuasa menyiasat lah. Dalam kita punya undang-undang pun ada lah. Kita punya section 31. Ini untuk kita ambil langkah-langkah lah. Untuk kita nak arahkan kilang untuk buat perbaikan. Okey. Kalau dia ada masalah, kita nak arahkan dia buat apa? Buat, contohnya nak buat penstoran, nak minta dia label. So kita arahkan di bawah 31. So 31, ni perintah larangan lah. Yang macam IAA tadi lah. Okey, 37 ni kita nak minta dia kemukakan maklumat pada kita. Kita dah arah dia buat perbaikan, dia kemukakan maklumat tu pada kita. Apa yang dia buat tu? Kalau dia tak buat macam tu, kalau kita tak arahkan dia tak buat. Sebab tu kita ada denda semua ni. Salah ni ada denda. Kalau dia tak buat, kita ambil mahkamah. Kalau tak buat macam ni dia tak takut. So that's why undang-undang ni kena faham dia ada denda. Dia boleh ambil tindakan. Ini pun samalah. Kita pun ada section 38 ni kuasa untuk kita menahan. So kita ni boleh tangkap siapa-siapa pun ni. Tak kira lah lori ke kapal ke. Kapal terbang je tak boleh. Lori ke kapal semua kita boleh tahan. Kita boleh dakwa dia. Kita boleh minta dia. Ini lebih ke kenderaan lah, uji semula. Kereta, lori, motor ni semua ni. 8A. Dan kita pun boleh minta bantuan lah daripada mana-mana yang kita nak. 48B. Okey, last sekali saya nak secara ringkas lah, ini lebih kepada GSR lah. Ini lebih kepada kilang sebenarnya. Tapi ini adalah cara kita macam mana kita nak memastikan pematuhan tu berterusan. Kita ni tak ramai, dalam 1,000 lebih je. Kilang pegawai-pegawai jah di seluruh Malaysia. 1,000 lebih. Dalam 1,003 macam tu ke. Jadi macam mana kita nak pantau premis sekarang ni yang ada di seluruh negara yang berdaftar dengan kita hampir 70,000 dalam sistem kita, dalam rekod kita. Itu tak termasuk yang haram, itu yang halal saja tu. 70,000 kita nak jaga. So that's why dengan pendekatan jah yang kita buat ni, kita nak minta pihak kilang yang uruskan sendiri. Dia uruskan, dia maklum pada kita. Dia kemukakan rekod, kita akan tengok, kita akan verify. Betul tak apa yang dia buat? So dengan cara ni lah kita nak memudahkan cara pematuhan, hendak pihak kepentingan konsisten dalam strategi penguasaan, menyelesaikan hubungan dan komunikasi berterusan. So ini yang dimaksudkan dengan GSR ni lah, pematuhan kendiri. Maksudnya kilang tu buat sendiri. Kita ajar dia, dia pergi kursus, dia pergi training, dia buat sendiri. Dia simpan rekod, dia buat chart, dia buat pematuhan semua, dia akan maklum pada sistem kita, dia akan buat semua. Online semua, dia akan buat. Itu yang dimasukkan dengan GSR ni. Sebab kita nak latih dia, bukan dia nak mengharapkan kita datang sentiasa. Supaya dia ni ada satu community. Sebab saya tengok dalam kilang ni dia tak ada macam kata group ataupun community yang nak runkan dia punya pengurusan dalam sekitar tu. Dia tak ada. Jadi dengan pendekatan kita buat ni, kita nak minta dia set up satu team supaya dia tengok apa keperluan dalam sekitar tu yang patut dia ikut, apa yang patut dia patuhi. Okey, samalah yang tadi lah
Ini ada 7 lah pendekatan kita. Environmental policy, budgeting, monitoring community facilities, competency, reporting dan juga transparency. So 7 ni pihak kilang dia kena buat. Dia kena faham. So dia kena kemukakan pada kita dan lepas tu kita akan semak lah dia punya rekod-rekod semua. Okay, faham It's just simple lah. Bagi saya ni basic lah yang saya bagi dulu supaya pelajar-pelajar semua dapat memahami apa yang Jabatan Alams kita ni buat. Okay? Kalau kita lihat tadi peranan GSR tadi tu yang sesuai adalah orang-orang yang belajar dalam bidang kejuruteraan alam sekitar. Mereka lah yang akan mengisi industri-industri ini dan akan menjalankan tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar, terutama dari peringkat industri lagi. Bagi saya ini adalah satu kaedah kita macam mana kita nak memastikan dia ni sentiasa patuh. Bukan kata kita datang baru nak patuh. DOE datang baru nak okey, baru nak repair, tak. Kita kalau boleh dia nak monitor tu macam dia jaga rumah dia sendirilah, hilang. So that's why kita tak perlu nak datang nak ketuk pintu, nak bagi compound, nak saman semua. Kita nak pastikan dia ni boleh buat sendiri. Itu menuju ke negara maju lah orang kata, betul tak? Ya, betul. Tak naklah kita ni macam dululah nak ketuk baru jalan, minta buat. So kita tak nak macam tu. Betul, kesedaran tu kena ada. Ya, kesedaran tu memang kena ada lah. Kalau ada kesedaran, dia akan ambil tindakan yang sepatutnya.